pasal kolok. Aku orang kolok. Kolok oleh. Nagak Pak Oge muka tok kemari. Ku tahu dah. Siapa hok muka tok tu? Hidup aku selama ni asyik kena tindas saja dengan orang. Aku faham, Mak. Aku faham. Dia kata, dalam silat ni kita kena tahu masa bila kita nak bertahan. Masa bila pula kita nak diserang. Ha, nampak lagu muda. Tapi tak boleh main terdah lagu tu ya. Nak cerita bagi. Ni, dalam silat kita kena tahu masa bila kita nak pakai dungu. Masa bila kita nak pakai siku. Masa bila pula kita nak pakai lutut. Aku kenal Mak ni lama dah. Memang dia kata aku nak sampai desa tu. Memang aku nak sangat. Sebab situ pitih masuk laju. Selamanya. Aku tahulah aku ni asal tani. Keluarga aku ni orang susah. Nak dengar tragedi Selatetai. Tempat aku tu, hari-hari orang pergi. Pedih belah sana, pedih belah sini, pedih alik pakai tu. Lugu macam hujan. Cuma minta sikit je. Aku nak rehat. Aku nak tidur. Bagi aku mampu. Tak apa? Tak apa. Kalau lagu tu lah ni. Hampir rehat dulu. Aku nak pergi bilik ayah sat, no? Sat dia aku melek. Hang nak song aku ni. Cara mudah sangat. Malam ni hang tak layak nak cakap apa dengan aku. Malam ni hang akan mampai. Pak aku. Lama dah aku cari dia. Aku nak tanya. Pasal apa yang dia tiup balik? Aku tahu. Dia tiup benci aku. Aku nak tahu. Apa tu dah tahu bila hang tengok lagi. Mana dia nak kata aku tadi? Dia buat kat aku macam-macam. Tadi je aku nak lawan balik. Tak mau ikut dah. Awak baru tadi hang nak lawan. Pasal aku dengar nama hang. Mereka dah tahu hang mai sebab nak bunuh dia. Hai,
Assalamualaikum, kami dari kumpulan 3 akan mengulas teater moden yang bertajuk Mat dari Kola Perli. Ahli di kumpulan saya ialah Siti Baraini, Atika, Nurasima, Wilson, Wong, dan Hamri, yaitu saya sendiri. Dan seterusnya saya akan berikan kepada pembentang pertama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Baraini binti Masri. ID metrik saya BC 21110080. Saya akan membincangkan bahagian naskah teater Mat dari Sekolah Perli. Teater Mat dari Kuala Perli ini adalah sebuah fiksyen biografi di mana idea dan skrip asal monodrama ini dihasilkan oleh Namron. Pada keseluruhan ceritanya sangatlah menyedihkan kerana konflik kasih sayang yang telah dihadapi oleh Mat Deris. Kerana semasa dia masih kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Akibat dipengaruhi oleh saudaranya sendiri, Mat Deris tekad untuk membunuh ayah kandungnya. Menurut saya, kisah ini amatlah berbahaya dan tidak elok jika ditonton oleh kanak-kanak maupun remaja yang di bawah umur. Kerana ditakuti mereka mungkin tekad untuk mencontohi adegan kekerasan yang dipaparkan dalam teater ini, seperti adegan bergaduh, adegan dalam klub malam, dan sebagainya. Selain itu juga, ada bapa yang memaparkan gadis yang berpakaian tidak sopan menari di klub malam untuk menghibur pelanggan. Menurut saya, adegan ini haruslah dikurangkan kerana ianya dapat mempengaruhi remaja di bawah umur dan tidak mustahil ianya akan menjadi ikutan para anak bangsa. Akhir sekali, menurut saya, kita janganlah membenci ibu bapa dan ahli keluarga kerana seburuk manapun mereka tetap darah daging kita. Dan kepada ibu bapa pula haruslah memberi didikan yang baik dan sempurna kepada anak-anak kerana kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Sekian itu saja daripada saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Nurasima binti Ali Maldan dan kad matriks ialah BC 21110018. Saya ingin mengulaskan tentang gaya dan teknik lakonan pada teater Mat dari ini ialah gaya dan teknik lakonan yang ada pada Mat dari Kuala Perli ini ialah representational kerana pelakon pada teater Mat dari Kuala Perli ini melakonkan semula. Hal demikian kerana pelakon pada Mat dari Kuala Perli ini hidup sebagai watak yang dilakukan dengan pergerakan fizikal yang disusun dengan baik pada lakonan tersebut dan telah membawa emosi yang diinginilah pada teater tersebut. Pelakon pada materi ini memahami karakter yang dilakonkan dan daripada apa yang dilihat, komunikasi dan penyampaian yang ada pada cerita lakonan tersebut sampai kepada penonton yang melihat. Pelakon Mat dari Kuala Perli ini berkomunikasi di sepanjang lakonan melalui perasaan, emosi, perkataan dan pergerakan fizikalnya. Di atas pentas tersebut, pelakon mencipta kreativiti dan suasana yang dramatik dan menyebabkan penonton tertarik untuk melihat teater tersebut. Pelakon pada teater materi ini bijak dalam mencari ruang untuk bergerak dan mencari identiti mereka sebagai watak yang disampaikan. Itu saja pada pendapat saya tentang ulasan gaya dan teknik lakonan pada teater Mat dari ini. Hai, salam sejahtera. Nama saya Wilson Bandung dan hari ini saya akan mengulas serba sedikit tentang audio dalam teater moden Mat dari Kuala Perli. Dalam teater ini terdapat 3 jenis muzik yang dimainkan, yaitu lagu berlirik, instrumental dan efek bunyi. Dalam kategori lagu, yang pertama ialah Renja oleh Noh Saleh yang dimainkan ketika Mat dari menang dalam satu pergaduhan di awal mulai cerita ini. Seterusnya ialah Oh 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 oleh China Dolls yang dimainkan ketika pada babak kelab malam. Selain itu, lagu Janjua Emosional oleh Leta Music pula dimainkan ketika Soleh menunggu Mat dari. Dan yang terakhir ialah Rindu oleh Laila's Lounge yang dimainkan ketika Soleh dikalahkan oleh Mat dari. Dalam kategori instrumental pula, antara muzik yang dimainkan ialah bunyi piano yang dimainkan ketika Mat dari bergabung dengan Soleh untuk menjadi Samseng. Seterusnya ialah terdapat perselisihan antara Mat dari dan Soleh serta pada ketika selepas Mat dari menembak ayahnya.
Instrumen seterusnya ialah Earthshaker Drums oleh Audio Machine yang dimainkan ketika pertarungan terakhir oleh Mat Dery dan Soleh. Amarante oleh Rodrigo pula dimainkan ketika Mat Dery mengetahui lelaki yang ditembaknya adalah ayahnya sendiri. Dalam kategori efek bunyi pula, antaranya ialah bunyi alam yaitu bunyi laut, dimainkan ketika Mat Dery menuju ke laut. Selain itu, bunyi das tembakan dimainkan ketika Mat Dery menembak ayahnya. Bunyi letupan pula untuk babak ketika rumah Soleh dibakar. Penggunaan musik ini masing-masing memainkan peranan penting untuk meningkatkan emosi penonton agar lebih mampu menghayati cerita yang coba disampaikan. Penggunaan musik ini juga dapat memberitahu tempat babak itu berlaku, sebagai contoh bunyi laut yang dimainkan. Namun begitu, terdapat beberapa penggunaan musik ini tidak konsisten menyebabkan suara pelakon tenggelam dan tidak kedengaran. Namun secara keseluruhan, pengawalan audio dalam TT ini adalah sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Narisa Safia binti Karunzam, BC 21110191. Kritikan dan ulasan saya mengenai teater Kuala Dereh Mat Dereh melalui busana ialah busana ni adalah seni pakaian dan segala perlengkapan yang ada dan sesuai untuk menggambarkan seseorang tokoh atau pelakon itu. Busana ni dia termasuk segala aksesori seperti gelang, rantai, topi dan segala benda maupun objek yang melekat pada pakaian. Busana ialah pakaian yang lengkap, indah dan bergaya. Busana dalam teater ni memiliki peranan penting untuk menggambarkan seseorang pelakon itu ataupun tokoh, dan juga busana ni dapat digunakan berdasarkan budaya dan juga zaman tertentu. Busana yang digunakan dalam teater Mat Dereh Kuala Perlis ini merupakan pakaian pada zaman 70-an hingga 90-an, iaitu bagi pelakon perempuan akan memakai baju kurung dengan skirt sarung ataupun kain batik, dan ada juga yang berpakaian seperti warga emas pada zaman dahulu dan juga kain sarung. Terdapat juga perempuan yang memakai pakaian separuh kain seperti memakai baju dan juga seluar jin yang singkat. Itu sahaja yang saya dapat ulaskan mengenai kritikan Mat Dereh Kuala Perlis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Atika Husna binti Sejaola, nombor matrik BC 21110001. Okey, sekarang saya akan ulaskan tentang bahagian tata rias bagi teater Mat Dereh Kuala Perlis ini. Okey, seperti yang kita tahu, tata rias ini adalah sangat penting dalam satu teater untuk menampakkan watak seorang pelakon itu. Contohnya macam watak orang tua, dia akan menggunakan solekan orang tua. Dalam teater Mat Dereh Kuala Perlis ini pula, kita dapat lihat pelakon lelakinya dia menggunakan bedak asas, lukisan kening dan janggut, dan misai mereka akan ditebalkan kerana teater ni dia apabila berada di atas pentas, kita akan menggunakan tata rias ataupun solekan yang tebal untuk menampakkan rupa wajah mereka, bentuk muka mereka. Jadi, solekan yang mereka pakaikan apabila berada di pentas teater itu adalah tebal. Terdapat juga pelakon lelaki dalam teater Mat Dereh Kuala Perlis ini ada yang memakai rambut palsu juga. Terdapat juga pelakon watak tua seperti watak bapa kepada Mat Dereh, dia mengenakan solekan seperti orang tua untuk menampakkan wajah tuanya itu. Okey, seterusnya bagi pelakon wanita pula, terdapat ramai pelakon yang di atas pentas teater ini yang memakaikan solekan yang lebih 2 kali ganda lebih tebal daripada biasa, kerana mereka watak-watak yang terdapat, watak-watak wanita yang terdapat di
teater Maderi Kuala Perlis ini terlibat dengan pelacuran ataupun mereka melakukan watak sebagai pelacur. Jadi solekan yang dorang kenakan itu adalah sangat tebal. Contohnya dorang memakai bedak asas yang tebal, gincu, pemerah pipi yang tebal dengan ada lukisan kening mereka, dan juga memakai bulu mata palsu. Namun begitu, terdapat juga pelakon wanita yang mengenakan solekan natural yang kita nampak di atas pentas lah. Contohnya ada 2 orang watak perempuan di jeti berdekatan. Masa itu mereka berdekatan dengan Soleh sedang memancing ikan kalau tidak silap. Mereka 2 watak wanita itu mengenakan solekan yang agak natural di situlah. Jadi itu sahaja dari saya berkenaan ulasan tentang tata rias bagi teater Maderi Kuala Perlis ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fazlin Hamid Wazirin bin Nurjina alias Nur Zain, BC 21110076 akan mengulas bahagian props dan set teater Maderi Kuala Perlis. Teater Maderi Kuala Perlis menggunakan beberapa props seperti parang, pistol dan jala yang sesuai di mana ia sangat membantu pelakon melakonkan babak-babak tertentu. Manakala set bagi teater ini pula ringkas, namun tetap berjaya memberi gambaran suasana kehidupan nelayan dan kawasan-kawasan yang kebiasaannya kes jenayah sering berlaku. Terima kasih. Selamat pagi, saya ingin membentangkan tentang pencahayaan dalam teater Maderi Kuala Perlis. Terdapat 4 jenis ciri-ciri pencahayaan dalam teater ini adalah kesatuan, kejelasan, warna serta fokus. Yang pertama, apakah maksud fokus? Fokus merupakan kaedah pencahayaan yang dipancar supaya dapat menarik penonton. Contohnya, kaedah ini digunakan semasa Maderi bermolok dengan pancaran spotlight. Kaedah ini juga digunakan bagi watak Soleh dan Wati. Ini memudahkan penonton untuk mengetahui latar watak dengan memberi tumpuan kepada percakapan pelakon. Ciri-ciri pencahayaan yang kedua adalah kejelasan. Pencahayaan yang digunakan mampu memberi penglihatan yang jelas bagi penonton kepada perkara yang berlaku. Ini juga dapat menerangkan pergerakan pelakon yang lebih jelas mengikut kumpulan naskah. Contohnya dalam babak pergaduhan terakhir antara Maderi, silat yang digunakan dapat menunjukkan kejelasan kepada penonton dengan pencahayaan yang lebih terang. Seterusnya, warna pencahayaan yang berbeza dapat memberikan kesan yang berbeza kepada mood keseluruhan persembahan. Warna merah yang digunakan dalam babak mengenang kisah Maderi membunuh dengan pistol. Ini dapat menunjukkan perasaan kemarahan dan kegelisahan serta keresahan kepada penonton. Selain itu, warna biru yang digunakan dapat membangkitkan rasa sedih dan simpati penonton terhadap watak. Ciri-ciri yang terakhir adalah kesatuan. Kemampuan kesatuan dapat menggabungkan style, warna dan elemen lain seperti sets dan props. Pergabungan ini dapat memberikan kesan kepada persembahan. Contohnya dalam babak Maderi di pub, pencahayaan yang berwarna-warni dan kilau serta props seperti botol arak dan set meja pub dapat membawa situasi yang realistik kepada penonton.